wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan kongsikan gadget-gadget yang saya belikan untuk anak-anak saya untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Okay, seperti yang kita tahu PKP makin bersambung dan kita tak tahu bila pengakhirannya. Okay, tapi yang diumumkan darurat sehingga bulan Ogos. Okay, jadi sebenarnya saya dah beli gadget ni dah dari tahun lepas lagi. Cuma saya beli sikit-sikit. Bulan 10 beli satu, bulan 11 beli satu, dan yang terakhir bulan Januari yang lepas saya beli satu lagi. Okey, ikut bajet dan kemampuan yang ada lah masa tu. Okey. Okey. Gadget-gadget ni saya beli telefon smartphone. Saya beli smartphone untuk anak-anak saya mengikuti PDPC sebab kebetulan sekolah anak saya tu, sekolah Islam As-Siddiq, dia banyak menggunakan Google Meet. Okay. Google Meet ni sedia maklum, okay, banyak perkakasan, data dan sebagainya. Okay. Perlukan medium yang sesuai okay, untuk mengikuti kelas Google Meet. Okay. Dulu saya pernah beli tablet untuk anak sulung saya. Okay. Tablet ni besar sikit. Okay. Besar sikit tapi harga dia dalam 300. Okay. Isunya tablet ni saiz dia sebenarnya terlalu besar untuk pelajar ni pegang, bawa berjalan ke mana-mana. Okay. Dan bila saya gunakan tablet ni untuk anak saya belajar, isunya dia senang jatuh dan senang pecah. Okay. Dan pernah pecah sekali, ganti skrin, pecah lagi, jatuh. Okay. Saya rasa dah 3 tablet. Ada 2 tablet daripada kerajaan bagi. Itu pun sama, senang jatuh dan mudah pecah. Jadi untuk beli laptop, kosnya terlalu tinggi. Okay. Satu laptop dalam 1,500 hingga 2,000. Kalau ambil second pun dia punya spek sangat rendah. Dan untuk Google Meet dan sebagainya, takut tak berapa cantik. Okay. Takut hang dan sebagainya. Sebab tu saya belikan untuk anak-anak saya semuanya telefon, okay, smartphone. Dan smartphone yang terkini saiznya pun okey, okay, berbanding dengan smartphone yang lama-lama, saiz memori dia sangat kecil. Okay. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan jenis-jenis smartphone yang saya belikan untuk anak-anak saya mengikuti PDPR. Okey. Kat sini kita ada 4 jenis telefon smartphone. Okey, ikut bajet kemampuan masing-masing untuk buat PDPC. Okey, yang pertama Samsung A51. Okey. Keempat-empat ni saiz lebih kurang sama, 6.5 inci. Lebih sikit, kurang sikit je. Okey. Untuk Samsung A51 ni saiz dia adalah 128GB. Okey, RAM dia 8GB. Okey, ini harga dia sekarang 1,100. Cuma keluaran yang baru, hard disknya lebih besar, 256GB, dengan harga RM1,200. Okey. Manakala Redmi Note 9, saiz dia 128GB, RAM dia 4GB. Okey. Vivo Y20S, okey, saiz dia 128GB, RAM dia 4GB. Okey. Dan yang terakhir Redmi 9C ni, okey, dia RAM dia 3GB, okay, dan saiz dia 64GB. Okey, kita tengok harga dia. Okey, harga yang ini tadi saya dah sebut 1,100. Yang ini harga dalam 680. Okey, tapi kalau yang keluaran baru mungkin ada RAM dia 6GB. Okey, harga dah 900 lebih. Okey, Vivo harga dalam 670. Tapi kalau Y20S ni yang baru biasanya dia letak 8GB RAM. Okey, harganya dah 770 hingga 800. Okey. Manakala yang 9C ni harga dia bawah 500. Okey, dalam 400
RM70. Okey. Okey. Kesemua 44 ni baterinya 5000 saiz bateri. Cuma untuk A51 ni dengan Redmi Note 9 ni dia gunakan charger Type C, manakala Vivo Y20s ni dengan Redmi 9C ni gunakan kepala charger micro USB. Cuma Y20s ni dia ada flash charge, 18 watt. Dia ada laju sikit, cepat sikit charge dia walaupun guna micro USB. Okey. Untuk kamera, okey, Samsung ni okey, sesuai dengan harga dia. Okey, kamera belakang dia sehingga 50 megapiksel dan kamera depan dia boleh sehingga 40 megapiksel. Okey, gambarnya agak cantik lah. Kemudian Redmi Note 9 saiz kamera belakang dia 50 megapiksel dan depan dia dalam 13 megapiksel. Okey, untuk Y20s kamera belakang dia lebih kurang dalam 13 megapiksel dan kamera depan dia 8 megapiksel. Redmi 9C, okay, belakang dia 13 megapiksel, depan dia 5 megapiksel. Okey. Kesemuanya ni ada menggunakan unlock face recognition. Itu dia muka lah, untuk muka. Okay, dan fingerprint. Cuma untuk A51 ni fingerprint dia ada dekat sini. Okay, kat depan. Dekat skrin. Okay. Untuk Redmi, okay, Redmi 2 dia punya fingerprint dia dekat belakang. Okay, dekat belakang sini. Okay, dua-dua sama. Tapi Y20s ni dia ada dekat tepi dan belakang. Belakang tak ada. Tepi. Okey. Okey, tekan macam tu je. Tepi. Okey. Boleh pilih mana ikut kesesuaian dan kemampuan. Dan setakat ni dia punya saiz dia okey lah. Walaupun ni yang terendah, 64GB. Tapi untuk PDPC, PDPR sekarang ni boleh lah. Okay. Keempat-empat model ni digunakan untuk Google Meet ataupun terima data daripada Telegram dan sebagainya. Okay. Dan saiznya sangat bersesuaian. Okay. Cuma ikut kemampuan bajet masing-masing. Cuma kalau beli lebih rendah daripada ni, okay, banyak lagi. Ada 200 lebih jenama-jenama lain. Boleh, tapi dia punya spek makin rendah lah. RAM dia 2GB. Okay. Saiz hard disk dia kecil. Okay. 32GB, 16GB. Okay. Yang itu takut tak boleh pakai lama. Okay. Takut data penuh dan sebagainya. Okay. Setakat ni ini spek yang sesuai lah. Okay. Okay, itu saja. Okay. Kita bincang pasal stand pula. Okay. Stand ni ada beberapa jenis saya beli. Yang ini sebenarnya untuk rakam-rakam lah. Ni ada kaki, boleh tinggikan. Okay. Dia boleh lock. Okay. Ini sama macam ni. Dia kepit. Okay. Bila kepit ni, okay, bila kepit macam ni, sebenarnya tak berapa sesuai untuk PDPR sebab bila kepit ni dia kena buang casing. Okay. Kena buang casing. PDPR setiap hari, takkan hari nak buang pasang. Okay. Jadi tak berapa sesuai lah yang kepit ni. Okay. Yang kepit ni pun tak berapa sesuai. Okay. Kalau yang ini, okay, contoh ni. Okay. Ini harga dalam RM6 je. Okay. RM6. Biasa anak saya guna. Okay, letak kat celah ni. Okay. Ni sama ada guna ni RM6 ataupun boleh juga ni. Ini dah harga dalam
RM10. Okey. Ni harga RM10. Ini RM10 kuat sikit, tapak dia berat. Ini ringan. Kosong bawah dia. Okey. Ini dalam RM18. Ini dalam RM40 untuk merakamnya ni. Huawei. Okey. Yang ini memanglah ini untuk ada mahal sikit lah, tapi tak gunalah untuk PDPR. Dia nak stand biasa je. Okey. Yang saya jumpa baru yang ni, jenis ni. Okey. Yang jenis ni harga dalam RM15 ni, dekat Sempang Renggam, dekat kedai bangunan Mara. Dulu Kelong Gadget, sekarang nama dia tak tahu apa. Okey. Yang ini dia boleh macam biasalah tinggikan. Okey. Kemudian tapak dia boleh lebarkan supaya kukuh, dan tapak ni berat lah. Okey. Yang ini, okey. Ini pun boleh dinaikkan. Kalau misal kata tablet ke apa ke yang berat, yang tebal, boleh tinggikan. Okey. Kalau tak, guna biasa je lah, macam ni. Okey. Ini sesuai untuk PDPR anak lah. Okey. Yang ni sesuai sebab lepas guna boleh simpan balik. Okey. Okey, kemas sikit. Tapi yang ni, nak simpan tu leceh sikit lah. Kena cabut-cabut semua. Okey, kena buka-buka. Okey, baru boleh simpan. Okey. Itu saja stand yang saya ada, yang saya guna untuk anak-anak saya belajar PDPR. Okey, untuk penggunaan nombor telefon, okey, saya belikan anak-anak saya One XOX ni. Okey. Ni RM10 je dia punya ni. Tapi top up, ambil package, keseluruhannya saya bayar dah campur SIM card ni dalam RM50. RM50 tu dapat 20 gig data dan dapat panggilan telefon 100 minit. Okey. Okey. Ini top up 50 ni, beli SIM ni boleh pakai sehingga 28 bulan. Okey. Maknanya sekali beli ni, nombor ni boleh pakai lama lah, 2 tahun lebih. Okey. Cuma data dia 20 gig je. Kalau nak guna, kena top up lagi. Okey. Untuk penggunaan macam anak-anak saya ni selalu Google Meet. Okey. Jadi data tu sebenarnya tak berapa cukup lah. Okey. Tapi saya ada juga wifi di rumah. Cuma untuk option lain, okey, saya beli satu Tonwow. Okey. Tonwow ni SIM dia RM10. Okey, RM10 hingga RM12 lah. Tapi tiap-tiap bulan kena top up RM50. Okey, RM50 tu dia dapat call percuma dan dapat data 89 gig. Jadi kalau wifi tak kuat ke ataupun berada kat luar kawasan ke, okey, saya gunakan handset yang ada SIM card Tonwow ni untuk hidupkan hotspot. Okey, hotspotnya pun agak laju. Yang lain-lain semua boleh gunakan hotspot dia. Okey, tak lembab lah. Okey, tak macam beberapa package yang lain tu hotspotnya ada limit. Okey, macam handset saya sendiri, saya gunakan line Digi, walaupun unlimited data, tapi hotspot cuma 5 gig sahaja. Okey, berbanding dengan ni. Jadi satu ni je lah yang kena top up setiap bulan RM50. Yang lain ni, nombor-nombor yang lain semua pakai One SOX. 2 tahun setengah lagi akan datang baru top up semula. Okey. Terima kasih kerana menonton channel saya.